Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, raya berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam #09educators. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang ke Chuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021 atau ringkasnya ECVNet Perlis. Wacana ilmu ini merupakan suatu medan perkongsian inovasi, penyelidikan serta amalan terbaik daripada warga pendidik seluruh negara. Para pembentang kolloquium pada kali ini ialah warga pendidik yang terdiri daripada entiti yang berbeza yang mewakili sekolah rendah, sekolah menengah, kolej komuniti, institut pendidikan, kolej vokasional dan universiti. Semoga perkongsian ilmu ini dapat membuka minda para guru tentang perkembangan terkini dunia pendidikan, seterusnya membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Warga pendidik yang dihormati sekalian, para pembentang pada hari pertama kolloquium ini berlangsung ialah Nur Fazilah binti Nordin dari Sekolah Rendah Islam 3 dengan tajuknya Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa secara Fun Learning melalui Facebook. Seterusnya, pembentang kita yang kedua, Dr. Azwan bin Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi Perlis dengan tajuknya Nota Pintar Meningkatkan Kemahiran Takulan dan Komunikasi Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah. Seterusnya, pembentang ketiga, Nur Aina binti Anwar dari SK Alma Pulau Pinang dengan tajuknya Kit Bijak Membaca. Seterusnya, Nurul Nadia binti Ismail dari SK Methodist Parit Buntal Perak dengan tajuknya Bod Hanona Meningkatkan Pemahaman Asas dan Memudahkan Penghafalan Nombor Perdana. Seterusnya, pembentang kelima pada hari yang pertama ini, Nur Hamizah Syahira binti Ruhizat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kota Tinggi Johor dengan tajuknya Penerapan Komik kepada Pembelajaran Kimia Pelajar. Seterusnya, Rozana binti Muhammad Nur dari SMK Mahang Kedah dengan tajuknya Moderasi Memantapkan Pengurusan PBD. Seterusnya, menutup tirai untuk pembentangan pada hari pertama ini, Nur Asni binti Alias dari PPD Perak Tengah Perak dengan tajuknya Action Research Staging Process of Learning Geometry through the use of Mat Spatia Kit among Malaysian student grade 5 in Sohar, Oman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. #09educators. Saya, Nur Fazilah binti Nordin, bersama rakan penyelidik Profesor Madya Dr. Hishamuddin Isam akan mengetengahkan perkongsian yang bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu secara Fun Learning melalui Facebook. Apabila kita bercakap tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, saya ringkaskan di sini sebagai PDP Bahasa Melayu. Perkara yang perlu dititik beratkan adalah PDP Bahasa Melayu ini tidak seharusnya menekankan kepada penguasaan isi kandungan semata-mata. Malah, apa yang lebih penting adalah PDP Bahasa Melayu ini perlulah diperjelaskan ataupun disampaikan dengan cara yang menyeronokkan, yang menggembirakan. Baiklah, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang perkongsian hari ini, di sini saya paparkan dua komponen pengetahuan dalam bahasa. Yang pertamanya tata bahasa dan yang keduanya penguasaan berbahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua komponen ini merupakan saling kaitan, saling memerlukan. Apabila kita bercakap tentang tata bahasa ini, ia adalah satu bentuk peraturan ataupun atur cara yang kita ataupun peraturan yang perlu kita ikut dalam kita mengujarkan satu bahasa, unsur-unsur bahasa. Dan penguasaan berbahasa ini pula bermaksud bagaimana pengguna bahasa memahami unsur-unsur bahasa tersebut untuk dia bercakap ataupun jelaskan dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu, saya nyatakan di sini bahawa kedua-dua komponen ini saling terkait.
dan tidak perlulah dan tidak patut dipandang sebelah mata. Jadi di sini saya menyarankan bahawa pemerolehan kedua-dua komponen ini haruslah dijayakan oleh para guru ataupun tenaga pengajar untuk memastikan pelajar itu menguasai kemahiran berbahasa dengan betul. Dalam proses kita memperoleh kemahiran berbahasa itu, guru-guru ataupun tenaga pengajar ini haruslah menjelaskan tentang sistem-sistem bahasa. Jadi dalam sistem-sistem bahasa ni ada subsistem dia. Contohnya di sini saya nyatakan ejaan, kosakata, sebutan, tata bahasa dan pelbagai lagi. Dan malangnya subsistem ini ataupun unsur-unsur bahasa ini dijelaskan dalam keadaan yang tidak menyeronokkan, kaku. Dan seperti yang Datuk Seri Dr. Awang Sarian nyatakan, penjelasan ini kadang-kadang menakutkan pelajar. Misalnya dalam aspek tata bahasa. Bila bercakap tentang tata bahasa ni, anak murid akan merasa, wah peraturan ni. Jadi di situ wujudnya satu kita kata frasa pengajaran yang mungkin menakutkan. Okey. Di sini saya paparkan beberapa kenyataan ataupun kekangan masalah yang berlaku dalam PDP Bahasa Melayu. Okey, seperti yang dijelaskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, FPK itu sendiri menuntut tenaga pengajar ini menjalankan PDP Bahasa Melayu ini secara seimbang. Seimbang di sini maknanya apa yang perlu disampaikan oleh tenaga pengajar itu perlulah seimbang dari aspek penguasaan pengetahuan serta kecekapan berbahasa. Kedua-dua ini perlu seimbang. Namun hakikat sebenar yang berlaku pada hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Dan ada sekolah daripada tempatan dan juga luar negara sendiri menyatakan bahawa murid-murid perlu diberi peluang untuk mereka belajar dalam suasana yang dekat dengan mereka, bukan berdasarkan bahasa surat ataupun bahasa buku semata-mata. Jadi sebagaimana yang ditambah oleh Zulkifli 2013, PDP bahasa ini perlu ataupun wajar diterjemahkan semula kepada pelajar dalam suasana yang menggembirakan, yang menyeronokkan dan tidak membosankan. Okey? Seterusnya saya nyatakan bahawa kekangan-kekangan yang berlaku dalam PDP bahasa yang kaku, mungkin tidak menyeronokkan, yang kurang motivasi ini, kita perlu menjadikan subjek ini sebagai subjek yang menarik, yang menyeronokkan. Dan bila bercakap tentang fun learning ataupun menyeronokkan ini, dia mesti berkait dengan kaedah ataupun strategi yang diguna pakai oleh guru itu ataupun tenaga pengajar. Dan banyak kajian-kajian lalu yang telah mengetengahkan pelbagai aplikasi, pelbagai perisian komputer yang menjadikan PDP bahasa itu menyeronokkan. Banyak kajian memandangkan sekarang ini golongan remaja dilihat sebagai golongan yang utama, yang aktif dalam penggunaan media sosial. Maka saya merasakan bahawa media sosial seperti Facebook wajar dijadikan satu medium ataupun medium pilihan, medium alternatif untuk tujuan tersebut. Kan? Okey. Jika sebelum ini ada kita lihat kajian-kajian tentang media sosial dalam PDP bahasa, ada. Dan kajian-kajian ini merangkumi penggunaan media sosial seperti wiki dan juga blog, tujuannya membantu pelajar dalam penulisan. Kini dengan perkembangan TMK yang semakin pesat, yang semakin mendapat tempat dalam kalangan pelbagai peringkat masyarakat, maka PDP itu sendiri tidak seharusnya kita guna buku teks semata-mata. Malah sebagai tenaga pengajar kita boleh meningkatkan medium-medium atau menambahkan medium-medium baharu yang dekat dengan diri pelajar. Misalnya melalui Facebook. Okey, dan populariti media sosial hari ini kita dapat lihat dalam paparan graf yang saya paparkan di sini. Facebook mengungguli carta sebagai most popular social media dengan 2,740 juta pengguna di dunia. Di dunia tuan-tuan dan puan-puan. Dan di Malaysia sendiri, Facebook ini masih mengungguli carta dengan penggunaan tertinggi selepas YouTube dan juga WhatsApp. Dan di mana pengguna-pengguna media sosial ini, khususnya Facebook di sini, adalah dalam kalangan 25.9 juta pengguna yang terdiri daripada dalam kalangan pelajar, remaja, murid-murid kita lah. Sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, penuntut IPT dan sebagainya. Jadi dengan jumlah yang besar ini, golongan remaja ini menjadi penggerak utama ataupun pengguna utama dalam penggunaan media sosial.
Maka berdasarkan graf yang saya paparkan ini, jelas bahawa pelajar wajar menggunakan media-media sosial, contohnya Facebook, untuk jadikan medium pilihan dalam pengajaran dan pembelajaran. Maka di sini tenaga pengajar ataupun guru itu perlulah menyesuaikan laman-laman sosial ini seperti Facebook dengan sesuai dengan tahap pelajar. Misalnya saya ambil contoh di sini, para guru ataupun tenaga pengajar boleh menggunakan ataupun menelusur bahan-bahan daripada tokoh-tokoh bahasa tempatan. Misalnya melalui halaman Profesor Madya, daripada halaman Datuk Seri Dr. Profesor Awang Sarian ataupun tokoh-tokoh bahasa yang lain. Jadi melalui laman-laman tersebut, laman-laman ataupun hantaran ataupun siaran daripada tokoh-tokoh bahasa ini, pelajar boleh mempelajari pelbagai aspek penggunaan bahasa yang tepat, yang betul, yang diketengahkan oleh penulis secara tak sengaja melalui penulisan mereka di Facebook. Contoh lain, misalnya murid sekolah rendah berpeluang untuk mengesan maklumat dalam media-media sosial ataupun dalam hantaran yang tercatat di laman Facebook. Contohnya, jika murid sekolah rendah boleh menggunakan siaran ataupun hantaran daripada Facebook itu untuk mereka mencari ataupun meneliti golongan-golongan kata yang terdapat dalam hantaran itu. Selain itu, banyak perkara yang boleh dirungkai dalam Facebook. Kalau murid sekolah menengah misalnya, boleh ada pelbagai lagi kaedah ataupun strategi menggunakan Facebook ini. Di sekolah menengah sendiri, medium media sosial seperti Facebook ini boleh diperluaskan mengikut aras dan kreativiti guru itu sendiri. Seperti yang saya paparkan di sini, melalui aras pemikiran taksonomi Bloom itu sendiri, murid sekolah menengah boleh menggunakan media sosial Facebook ini untuk meneliti hantaran-hantaran, untuk mengenal pasti kesalahan bahasa, untuk memurnikan kesalahan bahasa misalnya, ataupun murid boleh menstruktur semula ayat menjadi struktur yang betul. Jadi proses menilai, mengkritik, menganalisis ini dianggap sebagai satu proses pemikiran aras tinggi. Jadi guru-guru telah berjaya ataupun telah berusaha untuk mencapai sasaran mewujudkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu secara aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi, kehebat itu dapat diaplikasikan dalam kalangan murid kita. Jadi kesimpulannya di sini, impak amalan pembelajaran menyeronokkan dalam bahasa Melayu khususnya ini lebih ketara difokuskan kepada bagaimana kaedah ataupun teknik yang digunakan oleh guru. Apakah kaedah ataupun teknik yang efektif digunakan oleh guru sehingga mampu untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Lebih-lebih lagi dalam bahasa Melayu. Jadi di sini melalui Facebook, media sosial Facebook ini dilihat sebagai satu medium alternatif, medium pilihan yang dapat mewujudkan pembelajaran dan pengajaran untuk meningkatkan minat, untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan, suasana yang lebih segar dan menambahkan penguasaan berbahasa dalam kalangan pelajar. Maka di situ sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.